This is the very fairly current show. Hap TV. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cik Ibrahim Sufian ataupun Ben. Selamat datang ke The Fairly Current Show. Jadi hari ini kita nak berbincangkan satu poll yang baru dikeluarkan oleh Merdeka Center for Opinion Research. Jadi boleh tak yang berkenaan dengan orang muda ataupun kaum muda di Malaysia baru-baru ni. Jadi boleh tak Ben tolong ceritakan sikit apakah rumusan poin-poin yang terpenting dalam poll ni? Okey, kalau kita lihat daripada poll yang kita buat ni, mungkin ada 3 perkara yang penting yang kita temui. Pertama sekali adalah di kalangan orang muda ini, capaian maklumat, iaitu dari segi bagaimana mereka menerima maklumat adalah amat tinggi daripada apa yang disangkakan. Inilah kerana capaian internet di kalangan orang muda ini mencapai mungkin 2-3 kali ganda daripada purata nasional. Kedua ialah pandangan bahawa mereka ini lebih bersikap merasakan kurang efektif dalam melakukan perubahan, dalam berhubung untuk melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan yang mungkin mereka tidak senangi. Dan akhir sekali ialah mereka kurang menyertai kumpulan-kumpulan belia yang ataupun badan-badan beruniform dan sebagainya ini. Jadi organized group maksudnya. So yang pertama, mereka sebenarnya lebih connected lah daripada apa yang kita sangka ya. Yang kedua, mereka rasakan yang tak dapat nak melakukan perubahan. Dan ketiga, tadi tu tidak menyertai pertubuhan belia. Itulah dia tak dapat dia punya registration form dia. Betul. Jadi daripada ni kan, ada yang saya belik tu yang saya tengok tu, specifically mengenai seperti political leadership. Kalau kita tengok dari segi pendapat warga muda mengenai siapa yang boleh menerajui kepimpinan Malaysia. Dalam hal itu kan, apabila kita melihat dari segi kecelikan politik, political awareness dan juga pandangan politik golongan muda, kita lihat pandangan yang bercampur. Jika kita tengok golongan muda beragama Islam, pandangan politik mereka pada satu aspek merupakan agak liberal, di mana mereka mahukan urus takbir yang baik, kerajaan yang bersih, tidak ada detention without trial, kan, bicara tanpa hukuman tanpa bicara. Pada masa sama mereka juga memperlihatkan sifat sosial yang agak konservatif, di mana mereka tidak bersedia melihat seumpamanya seorang wanita menjadi Perdana Menteri, kurang cenderung melihat seorang bukan Islam menjadi Perdana Menteri. Jadi dari segi aspek itu dia agak bercampur. Tetapi daripada golongan belia lain pula, kita melihat mereka agak terbuka dari segi pandangan politik mereka. Mereka mahukan benda-benda yang boleh dianggapkan liberal dari segi politik. Kalau perbezaan, ada tak apa perbezaan yang wujud antara orang di Semenanjung Malaysia dengan orang muda di Sabah dan Sarawak? Ya, memang ada. Kalau kita lihat, perbezaan utama yang kita lihat adalah bagaimana mereka mengklasifikasikan diri mereka, identiti mereka. Jika kita lihat, orang muda di Semenanjung lebih ramai yang cenderung menyatakan bahawa mereka melihat diri mereka pertama sebagai seorang peganut agama. Jadi kalau kita tengok orang Melayu itu di Semenanjung, lebih ramai melihat diri mereka sebagai orang Islam. Berbeza dengan di Sabah dan Sarawak, lebih ramai yang merasakan diri mereka sebagai warga negara Malaysia pertama. Jadi itu perbezaan yang paling ketara yang kita lihat. Tapi mungkin diorang lihat Malaysia tu sebagai satu agama. Tak. Tapi dari segi dari segi kebolehan untuk melakukan perubahan pula, adakah ni saya nak tanya sikit. Kalau yang ini ada tak perbezaan antara orang muda yang tinggal di bandar dengan di luar bandar dari segi pendapat mereka? Ada sedikit pendapat yang berbeza. Lazimnya perbezaan itu berkisar pada faktor-faktor yang ada kena-mengena dengan sedikit tentang politik, sedikit dengan mungkin tentang pandangan mereka terhadap perjalanan politik negara dari segi pembahagian hak dan sebagainya. Jadi kita lihat macam belia-belia ataupun orang luar bandar, terutama yang berbangsa Melayu, lebih konservatif dari segi nilai mereka, iaitu mereka lebih mementingkan hak Melayu dan sebagainya. Manakala belia di
di bandar pula lebih kritikal dan juga melihat keadaan politik Malaysia ini lebih terbuka, di mana tidak semestinya satu parti yang di dalam kerajaan itu menjadi payung atau teraju kepada bangsa Melayu. Mereka lebih terbuka dari segi pilihan politik. Tapi pada poin terakhir Ben tadi tu mengenai teraju ya ataupun kepimpinan yang mungkin ada juga perbezaan pendapat antara belia di Semenanjung dengan di Sabah dan Sarawak kan. Macam kalau di Semenanjung mungkin dia boleh lebih menerima konsep dua parti ya, tapi di Sabah dan Sarawak, dan di Sabah Sarawak parti kerajaan, parti pemerintah Barisan Nasional lebih popular di kalangan orang-orang muda di sana. Bukan saja orang muda tetapi malah orang tua lah, dan yang kita tengok daripada kajian-kajian yang lepas. Dan sebabnya ialah mungkin keperluan di sana. Dan apabila kita bertemu bual dengan para pemuda ini, pemudi ini, mereka menyatakan keperluan utama ialah dari aspek pembangunan. Ramai daripada mereka tinggal daripada kawasan pedalaman dan berhijrah ke kawasan bandar mencari pekerjaan dan peluang ekonomi. Jadi dia sering memperkatakan bagaimana peluang ini terhad dan sebagainya, dan mereka mahukan kerajaan melakukan sesuatu. Dan apabila tawaran daripada parti-parti kerajaan, parti pemerintah dan juga parti pembangkang berada di tangan mereka pada pilihan raya kan, dia tengok siapa yang lebih mampu. Jadi pilihan mereka itu lebih bersikap pragmatik, siapa yang dapat membawa pembangunan. Kenapa agaknya poll ni ataupun penyelidikan dianggap sangat penting bagi masa depan ataupun percaturan politik negara? Ini penting oleh kerana pertama sekali dari segi penjumlahan orang-orang muda di Malaysia ni. Malaysia merupakan satu negara yang muda kan. Purata umur kita 22 tahun. Saya masih muda. Dan dalam lingkungan itu saya dah terkeluar. Tetapi pada masa yang sama ramai orang muda kita masih lagi belum mendaftar menjadi pengundi. Mungkin hampir separuh yang layak tidak mendaftar. Tapi apabila mereka ini mendaftar kelak, mereka satu masa nanti akan mendaftar. Mereka akan memainkan peranan yang penting dalam memilih kerajaan, dalam menentukan dasar-dasar yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan, dan juga memberi tekanan kepada kerajaan untuk melakukan perkara-perkara yang penting bagi masyarakat. Jadi kita boleh lihat orang muda boleh memain peranan, dan di sinilah survey seperti ini amat berguna. Bukan saja untuk parti-parti politik tapi untuk kumpulan-kumpulan belia, media dan sebagainya. Kerana survey ini bukan saja melihat isu-isu sosial dan politik tapi juga melihat sedikit perkara-perkara tentang gaya hidup mereka. Ya. Ben, ada tak apa-apa daripada poll ni yang Ben sendirilah, bukan sebagai Merdeka Center ya, tapi sebagai seorang belia yang meningkat umurnya. Saya dah terkeluar. Dah terkeluar. Tapi ada tak apa-apa finding ni yang agak mungkin Ben sendiri terasa terkejut jumpa? Ya, saya rasa yang perkara paling utama ialah apabila kita melihat para ahli politik, penganalisis politik melihat keputusan pilihan raya 2008, mereka menyatakan golongan muda semuanya menyebelahi pembangkang. Ianya perlu dilihat secara teliti. Sebenarnya mereka ini bersikap pragmatik. Jadi para politik pembangkang tidak boleh berasa mereka tentu akan sokong kita. Pada masa sama orang di Barisan Nasional pun tidak boleh merasa kita telah hilang sokongan orang muda. Ianya masih di tengah. Ianya masih boleh digarap oleh sama ada siapa saja yang mampu mencetuskan inspirasi mereka. Okey, terima kasih Ben. Okey, terima kasih. The unwelcome word of the week is poyo. Poyo, loser, Malay slang. He was such a lalang that I told him to pora, but he was such a poyo that he came back with his muka 10%. TV.